Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah binti Muhammad Saufi bersama dua orang kawan saya iaitu Nur Aina binti Syafuddin dan juga Nur Akila Syafiqah binti Zul Khalim Khafid akan menerangkan bait yang ke-119 hingga 126. Kita mulakan dengan sahabat kita iaitu Nur Akila Syafiqah. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Saya akan terangkan bait 119, 120 dan 121. Baik, untuk 119, kita tengok kat sini, maksudnya maksud bait ni adalah dan rezeki menurut pendapat satu golongan ialah perkara yang boleh diambil manfaat dan dikatakan tidak, bahkan perkara yang dimiliki dan perkara yang dimenuruti. Untuk bait 120 maksudnya lalu Allah memberi rezeki yang halal dan memberitahu tentangnya dan memberi rezeki perkara yang dibenci dan haram. Okay, kalau kita perhatikan bait 119 dan 120 ni dia menerangkan tentang makna rezeki. Baik. Kita tengok makna rezeki daripada segi istilah syarak menurut Ahli Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah. Kalau menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, perkara yang diambil manfaat oleh manusia dan haiwan. Manakala Mu'tazilah pula berpendapat makna dan istilah syarak adalah perkara yang dimiliki oleh manusia. Tapi Mu'tazilah keluarkan seolah haiwan tu tak ada rezeki. Okey, yang ketiga, perkataan memiliki yang dinyatakan oleh Mu'tazilah seolah-olah menyatakan orang yang tidak memiliki makan harta orang lain. Orang pengamis tu seolah-olah macam makan harta orang lain. Sedangkan Allah ada sebut yang tak ada siapa yang makan harta orang lain. Sebenarnya Allah bagi rezeki. Okey, rezeki sama dengan pemilikan. Okey, makna kalau menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, makna daripada segi bahasa betul, tapi makna daripada segi istilah salah. Okey. Seterusnya, bagaimana Allah beri rezeki yang haram? Tengok sini, manusia itu sendiri memilih yang haram walaupun kemampuannya ke arah itu ialah kejadian Allah. Maksudnya Allah menciptakan halal perkara yang haram dan yang halal. Tapi manusia itu sendirilah yang memilih nak apa, nak halal ke nak haram. Okey. Seterusnya, bait 121. Okey, ini menceritakan tentang tawakal. Kat sini, dalam ayat itu lebih menekankan, dia menunjukkan lebih afdal cari ilmu, sibuk beribadat, berjihad dan berdakwah. Okey, bertawakal kepada Allah bahawasanya Allah akan menyembuhkan sakit walaupun tak makan ubat. Okey, kita boleh ikut cara tawakal ni, cuma kita kena pastikan lapangkan mesti ada masa untuk uruskan agama dan tidak mengabaikan nafkah. Okey, seterusnya sangka baik kepada Allah bila menerima kefakiran. Okey, seterusnya surah Al-Jumu'ah ayat 10 pula, konsep tawakal yang dibawa adalah berusaha mencari rezeki lebih baik kerana melaksanakan perintah Allah. Contohnya berubat ketika sakit. Baik, untuk penerangan seterusnya, orang yang melalui jalan ini tidak disibukkan oleh satu kewajipan agama sama ada ibadat, ilmu dan jihad. Okey, mukmin wajib cari rezeki kerana pemberi rezeki sebenar adalah Allah. So kat sini kita boleh simpulkan dua konsep tawakal ni boleh diterima, cumanya yang kita tengok konsep tawakal mana kaya ataupun miskin tu, mana yang lebih dapat mendekatkan kita dengan Allah, dengan agama. So dia ikut kita punya keadaan masing-masing. Kita boleh ikut tawakal yang dalam surah Az-Zariyat ataupun surah Al-Jumu'ah. Baik, saya akan teruskan dengan sahabat saya. Okey, apa itu yang dikatakan sesuatu itu ada, benda ada itu sebenar atau tetap? Dalam bait 122 maksudnya, dan menurut kami sesuatu itulah yang ada dan tetap pandangan mata kasar serta ia ada. Menurut ulama kalam Al-Asy'ariyah mengatakan adalah perkataan sesuatu syar'i dan maujud itu makna kedua-duanya adalah satu. Maknanya setiap perkara yang disebut ada maknanya ia adalah sesuatu. Perkara yang digambarkan sedangkan tak wujud tak dipanggilkan sesuatu atau ada. Contoh, ini kuda, ini manusia, ini pokok. Maka kuda, manusia, pokok itu adalah sebenar dan realiti, bukannya gambaran, bukannya khayalan. Dan sebahagian manusia cuba lari dari hakikat kewujudan Allah Ta'ala yang mengatakan alam dan semua yang ada dekat alam ni adalah khayalan yang tiada hakikat baginya, iaitu dia tidak memerlukan pencipta. Siapa golongan ni? Sebagai manusia ni iaitu golongan sofastoiyah. Dia memegang pandangan tersebut. Seseorang penganut ni, dia datang kepada Abu Hanifah di atas belakang kedai mahu berdebat tentang hal tersebut. Kemudian Abu Hanifah ni dia menyuruh pelajarnya menyembunyikan kedai.
keldai si penganut sophos.ai tadi. Mereka tidak mendapati dan mahu mencarinya, mahu mencari keldai tadi. Abu Hanifah berkata, kalau kata keldai itu tiada hakikat, maka janganlah kamu mencarinya. Maka golongan sophos.ai tadi lalu menarik balik pegangannya. Al-Imam Umar Al-Nasafi menyebut dalam matan akidahnya, iaitu ahli kebenaran berkata, hakikat sesuatu itu tetap, tahu tentangnya itu sebenar, kerana jika tidak diterima kewujudan sesuatu, bagaimana mahu disempurnakan perbahasan, pemikiran dan tegakkan dalil. Kemudian maksud bait 123 iaitu kewujudan sesuatu itulah dirinya dan jauhar. Al-Fard itu baharu menunjukkan pandangan kami tidak boleh dipecah-pecahkan. Apabila kita berkata ini baju merah, maknanya ini baju dan bersifatnya merah. Diri baju itu adalah sesuatu dan keadaan merah itu adalah sesuatu yang lain, iaitu boleh jadi dia color hijau ataupun biru. Namun kalau kata baju itu ada, maka kewujudan baju dan diri baju itu adalah satu. Apabila hilang kewujudannya, maka hilanglah dirinya. Apabila hilang dirinya, maka hilanglah kewujudannya dan sebagainya. Macam itulah maksudnya dia sabitkan kewujudan dirinya adalah dirinya sendiri. Perkara ini sudah dibincang dalam sifat wujud Allah apabila disebut sifat wujud itu adalah sifat nafsiyah. Ulama kalam ada menyebut dalam perbahasan mereka iaitu alam ini terdiri daripada bahagian-bahagian kecil dan tidak boleh dibahagikan. Mereka menamakan bahagian ini tidak boleh dibahagikan sebagai jauhar, al-fard atau juzuk yang tidak boleh dibahagi. Mereka berkata ia baharu kerana kewujudannya harus tidak wajib. Maknanya perlukan sesuatu yang mengadakannya iaitu Allah Ta'ala. Kemudiannya ilmu yang menguatkan apa yang disebut oleh ulama tadi, alam itu terdiri daripada pelbagai anasir. Anasir ini adalah Zahrah. Zahrah ialah juzuk yang tidak boleh dibahagi berbanding dengan anasir lain. Maknanya dekat sini penentuan setiap perkara yang sama ada kecil atau besar di alam ini menyaksikan kewujudan Allah Ta'ala. Okay, benarlah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 46. Menerangkan mata fizikal memang boleh melihat hakikat, tapi mata hati itu lebih baik kerana mungkin mereka tidak mengambil pengajaran. Waktu mereka mengembara tu, maknanya mereka tidak membuka mata hati, tidak mengambil iktibar dari apa yang mereka lihat. Justru sesiapa yang mengingkari kewujudan Allah, maka dia sebenarnya membenarkan kata-kata ini. Okay, seterusnya bait 124 sampai 126. Bait ini menceritakan tentang kewajipan bertaubat, yang bermaksud kemudian dosa menurut pandangan kami dua bahagian, kecil besar. Maka yang kedua, bait 125, darinya taubat wajib sekarang dan tidak batal taubat jika diulang dosanya sekarang. Bait 126, tetapi dia memperbaharui taubat apabila buat dosa. Dari segi penerimaan, pandangan ulama berbeza. Menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah, dosa itu terdiri daripada dua bahagian, iaitu dosa kecil dan dosa besar. Mereka berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam. Yang bermaksud iaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali salah silap yang kecil-kecil yang mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan. Ayat ini membezakan antara dosa besar dan dosa kecil. Al-Murji'ah menyalahi pendapat ini. Mereka berkata setiap dosa kecil itu dengan erti ia tidak memberi mudarat sedikit pun jika ada iman. Manakala Khawarij pula berkata setiap dosa itu besar kerana melihat kepada kebesaran Allah Ta'ala. Setiap dosa besar itu kufur, tetapi kufur yang kurang dari kufur kepada Allah. Seterusnya sebahagian ahli sufi juga berkata setiap maksiat itu besar dan tidak menjadikan seseorang itu kafir, melainkan apabila diri perbuatan itu sendiri boleh menyebabkan jadi kafir, seperti wujud kepada berhala dan seumpamanya. Seterusnya, taubat nasuha ialah taubat yang benar. Ia melengkapi 3 rukun. Rukun yang pertama, meninggalkan maksiat. Rukun yang kedua, menyesal atas perbuatannya kerana ia menyalahi perintah Allah. Rukun yang ketiga, berazam tidak mahu kembali kepadanya selama-lamanya dengan keazaman yang sebenar. Sekiranya maksiat itu gantung dengan hak manusia seperti makan harta secara salah, menzalimi mereka dengan pukulan, dia memerlukan kepada rukun yang keempat, iaitu memulangkan kembali hak kepada empunya atau meminta maaf dari mereka.
Namun jika seseorang itu mengumpat seseorang yang lain, sedangkan umpatan atau makian itu tidak sampai kepadanya, maka tidak harus ia memberitahunya kerana ia akan menjadi satu bentuk menyakiti hati yang baru. Okey, di sini ada beberapa masalah yang perlu diberi peringatan. Yang pertama, dosa besar paling besar ialah kufur. Bertaubat darinya wajib. Sama ada orang itu kafir atau murtad. Taubat orang kafir ialah dengan mengucap 2 kalimah syahadah dan berlepas diri dari akidah yang menyebabkannya jadi kafir. Yang kedua pula, jika seseorang mampu bertaubat dari sebahagian dosa dan tidak mampu bertaubat dari sebahagian yang lain, dia wajib bertaubat dari dosa yang dia mampu bertaubat dan dia mencuba untuk bertaubat dari dosa yang lain. Yang ketiga pula, apabila dia dikalahkan oleh syaitan dan dia kembali kepada maksiat yang dia telah bertaubat darinya, dia wajib bertaubat sekali lagi. Maksudnya, jika dia dah bertaubat tapi dia buat dosa lagi, taubat dia tu diterima tapi dia kena bertaubat sekali lagi. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.